Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin 1.30 anda bersama saya Fatin Habimah Yusof. Antara tajuk utama tengah hari ini: 11 maut, bas pekerja terbabas ke dalam longkang. Malaysia dan Singapura sepakat gantung tuntutan bertindih had pelabuhan maritim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 11 maut termasuk 3 wanita selepas bas pekerja dinaiki mereka menjunam ke dalam longkang di Sepang, Selangor. 8 penumpang warga asing dan seorang pemandu bas tempatan disahkan maut di lokasi kejadian. Manakala 2 penumpang disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di hospital. Ketua Polis Daerah KLIA, Asisten Komisioner Zulkifli Adam Shah berkata kemalangan itu berlaku jam 11.10 malam tadi. Difahamkan kesemua pekerja terbabit sepatutnya masuk bekerja pada shift 12 tengah malam tadi. Tambah beliau, siasatan awal mendapati bas terbabit hilang kawalan sebelum menjunam ke dalam longkang sedalam 10 meter. 33 penumpang bas terbabit yang cedera dikejarkan ke Hospital Serdang, Hospital Putrajaya, Hospital Banting dan Hospital Kajang untuk rawatan lanjut. Punca sebenar kejadian masih dalam siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Operasi menyelamat mangsa turut dibantu pihak bomba dan penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan Polis Bantuan Mas Kargo. Sementara itu, Ketua Zon 5 Selangor Selatan, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Selangor, Nik Muhammad Fadil Saleh berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu jam 11.16 malam tadi. Dan setelah tiba di lokasi, kami telah membuat size up dan mendapati betul bas telah terjunam ke dalam longkang. Dan pihak kami telah melakukan tindakan awal, iaitu di mana kami telah memastikan keselamatan struktur bas dan memastikan tiada aliran elektrikal dalam bas tersebut untuk ataupun sebelum mengeluarkan mangsa lah. Tambah beliau, seramai 38 pegawai dan anggota bersama 7 jentera dari Bal Bomba dan Penyelamat KLIA Cyberjaya dan Sepang dikejarkan ke lokasi kejadian. Anggota bomba terpaksa memotong beberapa bahagian bas terbabit bagi mengeluarkan mangsa yang tersepit. Pihaknya mengambil masa kira-kira 1 jam bagi mengeluarkan kesemua mangsa. Mangsa yang cedera diserahkan kepada pihak hospital bagi mendapatkan rawatan, manakala mangsa yang maut diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Dan berikut senarai nama mangsa yang terkorban dalam nahas berkenaan. 5 mangsa yang maut membabitkan warga Bangladesh, 3 warga Indonesia dan 2 warga Nepal. Warga asing yang maut iaitu 7 lelaki dan 3 wanita itu berusia antara 22 hingga 37 tahun. Manakala seorang lagi warga tempatan yang maut adalah pemandu bas dikenali sebagai S. Suraj berusia 42 tahun. Baik, dan ketika ini wartawan Siti Khadijah Jaafar berada di Hospital Serdang. Katie, apa yang dapat anda kongsikan perkembangan situasi di sana? Di mana daripada 11 mangsa yang maut dalam kemalangan bas pagi tadi, sejumlah 10 mangsa yang telah meninggal dunia dibawa ke unit forensik Hospital Serdang ini bagi menjalani proses bedah siasat sejak daripada awal pagi tadi. Dan sebenarnya sebentar tadi Ketua Polis Daerah KLIA iaitu Asisten Komisioner Zulkifli Adam Shah dalam sidang medianya memaklumkan bahawa pihaknya kini sedang menyiasat yang mana mengenai kejadian ini, di mana pemandu bas berkenaan yang juga warga tempatan difahamkan telah menggunakan laluan yang bukan kebiasaan yang sepatutnya digunakan untuk menghala ke lokasi tempat kerja di Mas Kargo berkenaan. Ini kerana kebiasaannya difahamkan pemandu akan menggunakan arah jam pukul 12
di bulatan terbabit. Namun dalam kejadian pagi tadi difahamkan pemandu menggunakan arah pukul 3 yang mana menghala ke hangar dan bukannya ke mas kargo. Dan ikuti temu bual yang telah pun sempat saya rakamkan bersama dengan beliau sebentar tadi. Kita masih dalam siasatan untuk mengenal pasti bagaimana pemandu bas tersebut menghala ke arah tersebut. Sedangkan sepatutnya dia membawa pekerja ini ke mas kargo. Mas kargo, kalau kita melalui roundabout bulatan itu, mas kargo berada di arah jam 3. Jam 3. Tetapi pemandu ini tak menggunakan arah jam 3, dia menggunakan arah jam 12. Dan menurut beliau lagi, lokasi kemalangan berkenaan difahamkan tidak mendatangkan sebarang bahaya sebenarnya kepada pengguna jalan raya yang menggunakan ataupun melalui laluan berkenaan. Dan ini juga adalah merupakan kejadian kali pertama kemalangan ataupun kejadian seumpama ini dilaporkan berlaku. Dan menurut beliau lagi, pemandu bas juga dilaporkan tidak mempunyai sebarang rekod jenayah lampau selain daripada lesen memandu dan juga road tax yang masih lagi sah. Dan pihak polis juga akan mengambil keterangan mangsa yang selamat, yang cedera ringan, yang dibenarkan keluar dari hospital petang nanti. Difahamkan keterangan akan diambil di Ibu Pejabat Trafik KLIA bagi membantu siasatan kes ini. Dalam pada itu, kesemua pihak kedutaan negara yang terlibat dalam kemalangan ini juga telah dimaklumkan mengenai kejadian ini oleh pihak polis, yang mana difahamkan ketika ini segala proses dokumentasi bagi urusan menuntut jenazah sedang giat dilakukan. Dan berkenaan dengan kesemua jenazah mangsa seramai 10 yang maut di sini, kami belum ada perincian lagi bila proses bedah siasat ini akan selesai dilakukan. Dan kira-kira jam 12 tengah hari tadi juga sebenarnya Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang juga merupakan ahli Parlimen Sepang iaitu Muhammad Hanifah Maidin tiba di sini meninjau keadaan semasa dan meluangkan masa hampir 10 minit di sini untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada pihak polis dan juga pihak hospital. Dan itu sahaja dulu perkembangan yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda semua dari unit forensik Hospital Sedang. Kembali bersama dengan rakan setugas di Sri Pentasan Muhammad. Up 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo. Perlis sekali lagi menjadi lokasi tumpuan pendaratan pelarian Rohingya ke negara ini. Terbaru 37 daripada mereka dikesan tiba di pesisir pantai Sungai Bahru di Kampung Sungai Belati, Simpang 4 kira-kira 7 pagi tadi. Ini adalah kejadian kedua berlaku yang jaraknya cuma 740 meter dari pendaratan 35 pelarian Rohingya termasuk wanita dan kanak-kanak pada 1 Mac lalu. Kehadiran mereka sekali lagi disedari penduduk yang kemudian melaporkannya kepada pihak berkuasa. Pelarian Rohingya yang mendarat kali ini terdiri daripada semua lelaki muda. Mereka dikatakan sanggup meredah lumpur sejauh kira-kira 1 kilometer sebelum menyurut di kawasan sekitar kampung. Itu kami tak tahu sebab memang tengok kenapa makan nasi lemak dulu atas jalan lah. Tak ada mereka macam mana tadi main tadi tengok? Itu tak berselut juga. Tapi semua orang muda lah. Ya. Ada satu dia kata dia akan naik satu terik lagi lah. Oh, nak naik ada? Naik satu terik lagi tapi tak pasti lah. Mengalau dah tu lah. Ismail Media. Satu trip lagi tu lelaki ke perempuan? Itu tak pasti tu. Satu boat lagi? Ya, satu boat je. Mereka kini ditahan agensi kawalan sempadan AKSIM untuk tindakan lanjut. Malaysia dan Singapura hari ini bersetuju menggantung tuntutan bertindih ke atas had pelabuhan maritim antara kedua-dua negara. Pihak berkuasa pelabuhan maritim MPA Singapura dalam satu kenyataan memaklumkan penggantungan secara bersama itu berkuat kuasa jam 12.30 malam tadi. Dengan penggantungan itu, Malaysia dan Singapura akan melaksanakan had pelabuhan diputuskan masing-masing sebelum 25 Oktober dan 6 Disember tahun lalu.
Malaysia pada 25 Oktober mewartakan perluasan had Pelabuhan Johor Bahru yang didakwa Singapura mencabuli perairan wilayahnya dekat Tuas. Pada 6 Disember pula, Singapura memperluaskan had pelabuhan dekat Tuas dan menyatakan pihaknya tidak akan teragak-agak mengambil tindakan tegas terhadap pencerobohan kapal-kapal kerajaan Malaysia di perairannya. Dan esok, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dijadual mengadakan pertemuan empat mata dengan rakan sejawatnya dari Singapura, Lee Hsien Loong, sempena pemukiman pemimpin Malaysia Singapura ke-9 di bangunan Perdana Putra Putrajaya. Perjanjian Air 1962, ruang udara dan persepadanan maritim antara isu yang akan dibincangkan dalam pemukiman berkenaan. Dan untuk perinciannya, kita berlintas langsung bersama Wan Zairul Azri dan Sarah Abdullah bagi segmen dari Putrajaya. Teruskan dengan laporan anda. Terima kasih Fatin. Di Sri Pentas, Pemukiman Pemimpin Malaysia Singapura adalah acara tahunan yang menjadi platform penting untuk kedua-dua negara membincangkan isu dua hala yang berbangkit. Pertemuan yang diadakan secara bergilir antara Malaysia dan Singapura adalah mekanisme penting dalam memperkukuh hubungan dua hala serta mencari penyelesaian isu berkepentingan bersama. Pemukiman Pemimpin Malaysia Singapura ke-9 sepatutnya diadakan pada November tahun lalu namun ditangguhkan. Dan untuk makluman, pemukiman pertama Malaysia Singapura telah diadakan pada bulan Mei 2007 di Langkawi dan kali kedua adalah di Singapura pada bulan Mei 2010. Pada pemukiman pemimpin Malaysia Singapura ke-9 esok, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir akan bertemu dengan rakan sejawatannya dari Singapura, Hsien Loong. Dan Hsien Loong dijadual tiba di lapangan terbang Kuala Lumpur, antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.45 petang ini. Ya, dan pemukiman esok akan dimulakan dengan pertemuan empat mata di antara kedua-dua pemimpin itu disusuli mesyuarat antara kedua-dua delegasi yang akan diadakan di bangunan Perdana Putra Putrajaya. Antara isu dua hala yang masih tertangguh akan dibincangkan termasuklah isu menyemak semula harga air di bawah Perjanjian Air 1962, isu ruang udara dan sempadan maritim. Tun Dr. Mahathir sebelum ini dilaporkan berkata semua isu itu menjadi tumpuan namun ia akan dibincang secara mesra atas semangat persahabatan. Isu kontroversi adalah semakan semula harga air yang mana mengikut perjanjian semasa yang berakhir pada tahun 2061, Malaysia membekalkan Singapura dengan 250 juta galon air mentah setiap hari pada kadar 3 sen setiap 1,000 galon. Satu sidang akhbar bersama oleh kedua-dua Perdana Menteri itu akan diadakan pada jam 12.30 hari esok selepas mesyuarat delegasi. Sementara itu, Tun Dr. Mahathir kemudian dijadual akan menghoskan majlis makan tengah hari bersama Hsien Loong di Seri Perdana. Diharap menerusi pemukiman ini, isu tetangga akan dapat diselesaikan demi kepentingan bersama. Dan kepada delegasi Singapura, selamat datang ke Malaysia. Itu sahaja yang boleh kami bawakan bagi segmen dari Putrajaya minggu ini. Saya Wan Zairul Azri, Wan Muhammad Sudin. Dan saya Sarah Abdullah kembali semula bersama Fatin di studio. Silakan. Terima kasih Wan Zairul dan juga Sarah langsung dari Putrajaya. Seterusnya, pemilihan bahagian Parti Warisan Sabah, warisan yang pertama kali diadakan semalam, menyaksikan dua menteri penuh antara yang tewas dalam perebutan jawatan ketua bahagian. Ia membabitkan pemilihan bagi jawatan Ketua Bahagian Warisan Batu Sapi iaitu ahli parlimen kawasan itu merangkap menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Liew Vui Kiong. Beliau tewas kepada Roslan Nasrun iaitu setiausaha politik kepada Ketua Menteri Sabah. Bagi jawatan Ketua Bahagian Warisan Papar, Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah yang juga adun Pantai Manis, Datuk Aidil Mokhtar tewas kepada ahli parlimen Papar Ahmad Hassan. Turut dilaporkan tewas adun Patagas Datuk Uda Sulai bagi jawatan Ketua Bahagian Warisan Putatan. Dalam pada itu, Ketua Menteri dan Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal memenangi jawatan Ketua Bahagian Warisan Sempurna tanpa bertanding. Manakala Timbalan Ketua Menteri Datuk Jojan Sembakong pula memenangi jawatan Timbalan Ketua Bahagian Sempurna. Keputusan lengkap akan dikeluarkan selepas semua undi rasmi diperolehi. Buletin 1.30 diteruskan dengan laporan dari Dewan Rakyat. Rakan setugas Mas Zarif Zafri Abdul Aziz kini di Parlimen bersedia dengan laporan dari sana. Silakan Zarif.
Baik, terima kasih Fatin. Kempen bijak membantu elak tertipu akan terus diperkiatkan bagi menangani isu kanak-kanak dan warga emas yang dijadikan ejen peminta sedekah oleh pihak tidak bertanggungjawab. Timbalan Menterinya Hanayo berkata orang awam disaran memberi sumbangan menerusi saluran yang sah, menerusi agensi atau badan bukan kerajaan yang berdaftar dengan kementerian. Hana berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Merbuk Norazrina Surip berhubung mekanisme amaran awal untuk mengelakkan insiden penipuan sekolah tahfiz amal seperti yang dilaporkan berlaku di Sungai Petani, Kedah berulang. Melalui projek bijak membantu elak tertipu, kita memberi kesedaran bahawa pastikan bila kita nak derma, kita derma kepada orang yang mempunyai surat ataupun permit oleh pihak berkuasa. Dan permit ini boleh didapatkan di Kementerian Dalam Negeri, KDN yang memberikan permit tersebut, dan juga ada seperti busking activity untuk ahli-ahli seniman. Ya. Kalau mereka nak buat performance semua, mereka perlu dapatkan permit daripada DBKL. Tambahnya, Kementerian melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM akan bekerjasama melaksanakan operasi berjadual, bersepadu dan ad hoc untuk menyelamatkan pengemis serta gelandangan. Kanak-kanak yang diselamatkan akan ditempatkan di pusat pelindungan berdasarkan Perenggan 17(1)K Akta Kanak-Kanak 2001. Manakala bagi individu atau pihak yang didapati mengeksploitasi kanak-kanak akan ditahan, disiasat dan didakwa di bawah Seksyen 32 Akta yang sama. Baik, sebanyak 1,094 tuntutan telah diterima menerusi portal Skim Perlindungan Nasional B40 atau Skim MySalam bermula Januari hingga 4 April lepas. Timbalan Menteri Kewangan Dato' Amiruddin Hamzah berkata, setiap permohonan yang lengkap akan diproses oleh pengendali skim takaful dalam tempoh hanya 2 minggu. Skim diperkenalkan Kerajaan Pakatan Harapan PH itu kini dalam fasa pertama dan akan diteruskan selama 5 tahun. Dato' Amiruddin berkata wang tuntutan akan dibayar terus kepada penerima. Sehingga 4 April 2019, sebanyak 1,094 tuntutan telah diterima menerusi portal MySalam. Proses tuntutan oleh pengendali takaful skim akan dikendalikan dalam jangka masa 2 minggu sekiranya semua maklumat yang diperlukan lengkap, dan sebanyak 97 tuntutan berjumlah 40,200 telah pun dibayar, di mana 95 tuntutan untuk kemasukan ke hospital dan 2 untuk penyakit kritikal, iaitu yang dapat 8,000 one-off itu. Katanya lagi kerajaan terbukti mampu membantu golongan B40 dan ia diteruskan untuk masa akan datang. Skim berkenaan dijangka memanfaatkan kira-kira 3.8 juta penerima terdiri daripada isi rumah kumpulan B40 dan juga penerima Bantuan Sara Hidup Rakyat 2019. Baik, ketika ini sidang Dewan Rakyat berhenti rehat dan akan bersambung semula jam 2.30 petang nanti. Sekian berita buat waktu ini, kita kembali dulu ke Fatin. Baik, terima kasih Zarif untuk laporan Dewan Rakyat seterusnya. Urusan di semua cawangan lembaga tabung haji TH di seluruh negara berjalan seperti biasa hari ini. Pengarah urusan kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Datuk Seri Zukri Samad dalam satu kenyataan mengesahkan tiada pengeluaran yang luar biasa berlaku. Mengenai dakwaan terdapat peningkatan dalam pengeluaran berikutan pembahagian hibah 1.25% yang diumumkan untuk tahun 2018, Datuk Seri Zukri berkata, cawangan TH melaporkan urusan mereka berjalan seperti biasa dan pihaknya juga menerima caruman deposit baru. Kabar angin yang tular di media sosial juga, kata beliau, adalah tidak benar dan tidak berasas. Laporan polis juga akan dibuat jika terdapat sebarang kabar-kabar angin oleh pihak yang tidak bertanggungjawab bertujuan untuk menimbulkan kebimbangan di kalangan pendeposit. TH turut memberi jaminan kepada pendeposit bahawa bukan sahaja wang mereka selamat tetapi mereka komited menjana pendapatan yang mampan untuk mengoptimumkan pulangan pendeposit. Saya dengan Datuk Siti tengah letak kereta.
dengan 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo. Besar impaknya. Selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kembali dengan laporan luar negara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata pasukan tenteranya menggunakan kekerasan dengan bijak ketika bantahan mingguan di sempadan semenanjung Gaza. Menurutnya, lebih 300 penduduk Palestin dibunuh berhampiran sempadan Israel Gaza ketika cuba menceroboh pagar sempadan dan menculik askar tentera rejim. Kenyataan melampau itu dibuat dalam satu temu bual dengan akhbar tempatan Israel Hanyom. Ditanya bagaimana untuk berurusan dengan Gaza, Netanyahu menjawab pilihan sebenar adalah untuk menduduki dan memerintah Gaza. Netanyahu juga mendakwa hubungan antara pemimpin Gaza dan tebing barat retak. Menurut beliau, kedua-duanya adalah entiti berasingan dan jika hubungan kekal retak bagi tempoh jangka panjang, ia akan memberikan kebaikan kepada Israel. Netanyahu juga bermegah kerana melalui dasar kerajaan rejim Zionis, Gaza yang ditadbir Hamas berdepan krisis ekonomi paling teruk dan penduduk menghadapi tekanan ekonomi. Hamas pula dakwa pemimpin Israel itu berada dalam keadaan terkawal dan mendiamkan diri sementara menangani tekanan besar di Gaza. Kata Netanyahu lagi, krisis ekonomi adalah masalah penduduk Gaza tetapi isu kemanusiaan akan ditangani oleh Tel Aviv. Tambah beliau, matlamatnya adalah pencegahan selain menghalang masalah alam sekitar dan kemanusiaan yang boleh menjejaskan Israel. Setiausaha Keselamatan Dalam Negeri Amerika Syarikat, Christian Nelson, yang juga merupakan pembela Barisan Harapan Dasar Immigration Kontroversi negara itu, telah meletakkan jawatan. Presiden Donald Trump yang mengumumkan perkara itu berkata Pesuruhjaya Kastam dan Perlindungan Sempadan Kevin McAleenan akan memangku jawatan itu. Nelson, 46 tahun, memegang jawatan itu sejak Disember 2017. Oleh kerana bidang kuasa Setiausaha Keselamatan Dalam Negeri meliputi penguatkuasaan imigresen dan kastam, jabatan yang diterajui Nelson bertanggungjawab melaksanakan beberapa dasar Trump yang mengundang kecaman banyak pihak, terutama yang membabitkan usaha membendung kemasukan pendatang haram dari Meksiko dan Amerika Tengah. Nelson juga berulang kali menerima kecaman hebat dari anggota Parti Demokrat di Kongres. Antara rancangan Trump yang dipantau beliau termasuk usaha membina tembok di sempadan dengan Meksiko dan langkah kontroversi memisahkan anak migran dari keluarga mereka. Trump sering menegaskan bahawa kemasukan pendatang di sempadan selatan negara itu mengancam keselamatan negara. Sekurang-kurangnya 21 orang terbunuh dan 90 yang lain cedera dalam pertempuran di pinggir ibu kota Libya. Pertempuran baru di Tripoli tercetus sejak beberapa hari lalu antara pasukan pro-kerajaan Libya dan pejuang pemberontak dari timur negara itu. Jurucakap Kementerian Kesihatan memaklumkan orang awam antara mangsa yang terkorban, manakala media tempatan melaporkan pertempuran masih berterusan di sekitar lapangan terbang antarabangsa Tripoli yang telah dirampas oleh pasukan pemberontak. Puak pemberontak yang diketuai oleh Jeneral Haftar melancarkan operasi pada Khamis lalu untuk mengambil alih tampuk pimpinan di Tripoli. Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan Bola Sepak Liga Super. Dua perlawanan berlangsung malam tadi menyaksikan Pahang terlepas peluang untuk kembali menyaingi pendahulu Johor Darul Takzim JDT apabila diikat PJ City 1-1 di Stadium Darul Makmur. Juga terikat dengan keputusan Seri Perak yang terpaksa berpuas hati meraih satu mata di Stadium Perak apabila berkongsi jaringan 2-2 bertemu PKNS FC. Di Stadium Darul Makmur Pahang pada awalnya dilihat memiliki peluang terbaik meraih 3 mata penuh apabila beraksi di laman sendiri menentang PJ City FC. Bagaimanapun sebaliknya berlaku apabila tuan rumah pula dikejutkan pelawat pada minit ke-33. Gerakan menarik Safi Salih yang membuat percubaan lambung sama sekali gagal diselamatkan penjaga gol Pahang Muhammad Hilmi Haliza untuk PJ City mendahului permainan. Skuad Tok Gajah terpaksa menanti sehingga minit ke-49 babak kedua sebelum Jose Eredo Bischoff muncul penyelamat menerusi gol sepakan percuma. Tiada lagi jaringan dapat dihasilkan sehingga aksi berakhir dan Pahang terpaksa akur hanya mampu mengutip satu mata. Bagaimanapun skuad Dola Salih itu berjaya mengekalkan rekod tanpa kalah selepas 8 perlawanan. Pahang kini di tangga kedua Liga Super dengan 18 mata, 2 mata ketinggalan di belakang JDT.
Sementara itu, Perak mencatat keputusan seri kedua berturut-turut apabila gagal memanfaatkan aksi di gelanggang sendiri menentang PKNS FC di Stadium Perak Ipoh. PKNS FC terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-22 menerusi tandukan pemain Gabriel Guerra. Bagaimanapun, Muhammad Syahril Fikri Fauzi menceriakan penyokong tuan rumah apabila mencipta gol penyamaan pada minit ke-38. Minit 52, babak berikutnya giliran Perak pula mendahului 2-1 hasil Gilmar Jose da Silva. Namun ceria The Boss Agoras hanya bertahan 3 minit sebelum PKNS FC berjaya menyamakan kedudukan 2-2 menerusi jaringan jarak dekat Ramel Morales. Keputusan 2-2 memaksa kedua-dua pasukan akur membawa pulang satu mata. Buletin 1.30 berakhir di sini. Sebelum berpisah, saksikan kemeriahan festival layang-layang di Perancis yang menghimpunkan 500 peserta dari seluruh negara. Dengan itu saya Fatin Halma Yusof, teruskan menonton TV3. Salam hormat dan Assalamualaikum. Produk premium Almas Beauty and Health, Jus Nusantara Gold kini berwajah baru. Dengan konsep warna keemasan yang menarik, Jus Nusantara Gold masih mengekalkan rumusan khasiat 5 kali ganda gabungan pelbagai jenis herba terbaik tempatan. Melalui proses pembangunan dan penyelidikan yang teliti, Jus Nusantara Gold antara produk premium yang banyak melonjakkan jenama Almas di pasaran tempatan dan serantau. Masih mengekalkan slogan popular mereka, penghulu segala produk. Almas mengharapkan Jus Nusantara Gold akan terus diterima pengguna kerana khasiatnya yang tinggi. Lahirnya Jus Nusantara Gold kerana tercetusnya fenomena luar biasa. Jus Nusantara ketika itu yang mana timbulnya idea untuk mengeluarkan produk yang lebih bagus yang mana saya sendiri satu keluarga mengamalkannya. Jus Nusantara Gold adalah 3 kali keberkesanannya dengan lebih 5 bahan yang ditambah baik. Yang penting sekali, Jus Nusantara dan Jus Nusantara Gold tanpa gula. Manisnya adalah daripada madu, kurma dan delima. Tidak berkompromi dengan kualiti produk, Jus Nusantara Gold dihasilkan untuk memberikan manfaat yang optimum. Jus Nusantara Gold diformulasikan khusus bagi membantu menyingkirkan toksin sekaligus menjadi makanan tambahan pembekal tenaga untuk aktiviti harian agar pengguna terus kekal cergas sepanjang hari. Kadang-kadang rasanya ada sedikit berbeza kerana bahan-bahan yang digunakan adalah bahan asli, bahan mentah dan yang bukan menggunakan ekstrak. Itu yang penting sekali. Itu yang saya katakan, Jus Nusantara Gold dan Jus Nusantara lain daripada yang lain. Kerana saya sendiri mengamalkannya. Saya bukan semata-mata nak melariskan produk. Bukan juga nak menjanjikan bulan dan bintang. Tetapi nak memberi kepuasan untuk anda. Itu yang buatkan saya berasa bangga dengan wang ringgit yang pengguna laburkan. Dan daripada situ pengguna memperolehi 1001 khasiat daripada Jus Nusantara dan juga Jus Nusantara Gold. Rangkaian produk Almas boleh diperoleh menerusi stokis serta semua kedai jamu berhampiran dan pembelian secara dalam talian menerusi laman web rasmi Almas. Bahan yang digunakan adalah bahan asli, bahan mentah dan yang bukan menggunakan ekstrak. Itu yang penting sekali. Itu yang saya katakan, Jus Nusantara Gold dan Jus Nusantara lain daripada yang lain. Kerana saya sendiri mengamalkannya. Saya bukan semata-mata nak melariskan produk. Bukan juga nak menjanjikan bulan dan bintang. Tetapi nak memberi kepuasan untuk anda. Itu yang buatkan saya berasa bangga dengan wang ringgit yang pengguna laburkan. Dan daripada situ pengguna memperolehi 1001 khasiat daripada Jus Nusantara dan juga Jus Nusantara Gold. Rangkaian produk Almas boleh diperoleh menerusi stokis serta semua kedai jamu berhampiran dan pembelian secara dalam talian menerusi laman web rasmi Almas.